Selamat sejahtera kepada semua dan adik-adik panel yang dikasihi. Nama saya adalah Sek Yu Hong, moderator untuk forum hari ini, dan adik-adik panel saya yang bernama Praranjan, Eng Kai Hon, Visalin Priya anak perempuan Taruma Ratina, Divya Dashini anak perempuan V Tanggavelu. Tajuk forum untuk hari ini adalah isu-isu alam sekitar. Di sini, izinkan saya melafazkan seuntai pantun. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Berjalan-jalan di tepi tasik, bila berjalan perlu berhati. Alam dijaga kan cantik agar dilihat semua generasi. Pergi ke kota bersama teman. Kota Melaka tempat pilihan. Menjaga sungai jadi amalan agar tidak berlaku pencemaran. Pergi menyelam di dalam laut, pergi menyelam di Laut Cina. Kita perlu menjaga laut agar khazanah nyata pelihara. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Jika tidak menjaga bumi, nanti datang bencana alam. Sekitar tahun 1970-an, kita telah mencapai kemajuan besar di bidang alam persekitaran. Undang-undang Persekutuan dan Negeri telah menyebabkan pencemaran udara dan air berkurangan. Undang-undang Spesies Terancam telah agak berjaya melindungi keragaman hayati yang paling terancam. Walau bagaimanapun, masih banyak kerja yang perlu dilakukan dan isu-isu alam sekitar utama yang sedang kita hadapi sekarang adalah seperti di bawah. Yang pertama, perubahan iklim. Walaupun perubahan iklim mempunyai kesan yang berbeza-beza berdasarkan lokasi, setiap orang merasakannya satu atau lain cara. Sebilangan besar ekosistem mungkin dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim sampai titik tertentu, tetapi tekanan lain membatasi kemampuan penyesuaian ini, terutama di tempat-tempat yang telah kehilangan sejumlah bilangan spesies. Antara isu yang sensitif adalah puncak gunung, lubang padang rumput, kutub utara dan terumbu karang. Saya berpendapat bahawa perubahan iklim adalah masalah nombor satu sekarang kerana kita semua merasakan kejadian cuaca ekstrim yang lebih kerap berlaku, perubahan iklim monsun yang tidak menentu, pencairan ais dan naiknya paras air laut. Perubahan ini akan terus bertambah kuat secara negatif mempengaruhi ekosistem yang kita andalkan oleh biodiversity yang lain. Yang kedua, penggunaan tanah. Ruang semula jadi menyediakan habitat untuk hidupan liar, ruang untuk hutan menghasilkan oksigen dan tanah basah yang lembap untuk membersihkan air tawar kita. Ini memungkinkan kita untuk memanjat, mendaki, memburu, memancing dan berkhemah. Ruang semula jadi juga menjadi sumber yang terhad. Kita didapati terus menggunakan tanah yang tidak efisien, mengubah ruang sumber alat semula jadi menjadi ladang tanaman, ladang gas asli, ladang angin, jalan raya dan subdivisi. Perancangan penggunaan tanah yang tidak sesuai dan tidak cekap mengakibatkan penambahan pinggiran bandar yang menyokong perumahan berkepadatan rendah. Perubahan dalam penggunaan tanah ini ke daerah yang rawan kebakaran hutan dan meningkatkan anggaran karbon atmosfera. Seterusnya, pengekstrakan dan pengangkutan tenaga. Teknologi baru, harga tenaga yang lebih tinggi dan persekitaran peraturan yang mengizinkan telah memungkinkan dalam beberapa tahun terakhir untuk perkembangan tenaga yang ketara secara global. Perkembangan pengerudian, mendata dan pemecahan hidrolik telah membuat lonjakan pengekstrakan gas asli di daerah timur laut, terutama di deposit Sepihan, Mercedes dan Utica. Kepakaran baru ini dalam pengeboran dan pengerudian sepeh juga diterapkan pada cadangan minyak sepeh, misalnya dalam pembentukan Bakken di North Dakota. Begitu juga, pasir tar di Kanada telah dieksploitasi pada kadar yang dipercepat pada dekad yang lalu.
Semua bahan bakar fosil ini harus diangkut ke kilang dan pasaran melalui saluran paip dan melalui jalan dan rel. Pengestrakan dan pengangkutan bahan bakar fosil menyiratkan risiko persekitaran seperti pencemaran air bawah tanah, tumpahan dan pelepasan gas rumah kaca bantalan bor, saluran paip dan ranjang memecah landscape, membunuh habitat hidupan liar, tenaga yang boleh diperbarui seperti angin dan suria juga berkembang pesat dan mereka mempunyai masalah persekitaran sendiri, terutama ketika meletakkan struktur ini di landscape. Penempatan yang tidak betul boleh menyebabkan kejadian kematian yang signifikan untuk kelawar dan burung. Misalnya, pencemaran kimia sebilangan besar bahan kimia sintetik memasuki udara, tanah dan saluran air kita. Penyumbang utama adalah produk sampingan, pertanian, operasi industri dan bahan kimia isi rumah. Kita mungkin tahu sedikit tentang kesan ribuan bahan kimia ini, apalagi mengenai interaksi mereka. Yang menjadi perhatian utama adalah gangguan endokrin. Bahan kimia ini terdapat dalam banyak sumber, termasuk racun perosak, kerosakan plastik, bahan penebat api. Pengganggu endokrin berinteraksi dengan sistem endokrin yang mengatur hormon pada haiwan termasuk manusia, menyebabkan pelbagai kesan pembiakan dan perkembangan. Seterusnya, ini adalah data-data yang saya kumpul dari Instagram saya melalui poll. Di sini terdapat 90% yang bersetuju bahawa pencemaran alam sekitar semakin teruk. Ini adalah data yang dikumpul dalam 65 orang dan terdapat 82% yang cakap bahawa pencemaran alam sekitar telah menimbul masalah terhadap kehidupan mereka. Secara kesimpulannya, kelestarian alam sekitar perlulah dijaga dan dikekalkan untuk menjamin keselesaan hidup dan generasi akan datang. Kita akan dapat menikmati sumber alam sekitar yang secukupnya. Menurut Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman yang merupakan Ketua Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia Institut Pengajian Sosial Sains dalam Universiti Putra Malaysia, alam sekitar, kualiti kehidupan sejagat dan kesejahteraan generasi masa hadapan berada di tangan kita. Kita boleh membina masa depan yang lebih baik dan lebih lestari dengan mengamalkan kehidupan sederhana yang memberi penekanan kepada terhadap memenuhi keperluan asas utama setiap manusia seperti tempat penginapan dan makanan berbanding memenuhi kehendak yang tidak perlu seperti kereta mewah dan gaya hidup berprestij. Justeru, Hari Alam Sekitar tidak seharusnya disambut dengan begitu saja tanpa wujudnya elemen untuk menerap, mengajak dan mendidik masyarakat seluruhnya secara berterusan untuk terus memelihara dan memelihara alam sekitar sejagat. Sudah tibanya masa masyarakat Malaysia mengamalkan gaya kehidupan yang mesra alam secara meluas dalam kehidupan seharian mereka di samping turut terlibat sama secara aktif dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar, negara dan sejagat. Setiap anggota masyarakat perlu sedar bahawa usaha pemeliharaan patut menjadi teras dalam diri masing-masing kerana kesedaran dalam diri setiap individu adalah sangat penting. Tidak ada makna sambutan Hari Alam Sekitar diraikan setiap tahun namun kesihatan dan kesejahteraan alam sekitar semakin merosot dan rapat. Malah kedua-duanya saling memerlukan. Namun, sekiranya alam sekitar musnah, maka yang rugi dan sengsara adalah masyarakat keseluruhannya. Justeru, pelihara dan peliharalah alam sekitar kita demi kesejahteraan manusia seluruhnya. Seterusnya, menjemput ahli panel Pravin, anak lelaki Sivaranjan untuk membentangkan poin-poinnya. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk bercakap hari ini. Nama saya adalah Pravin Analaki Sivaranjan dan saya akan membincangkan topik iaitu faktor pencemaran alam sekitar. Sekarang saya akan membentangkan skrin saya.
Salah satu pencemaran alam sekitar yang utama ialah pencemaran udara. Seantara faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara ialah aktiviti pembangunan dan perindustrian. Pada masa kini, aktiviti pembangunan dan perindustrian giat diperlakukan untuk memenuhi kehendak sedunia. Apabila mereka melakukannya secara giat, mereka akan menyebabkan pencemaran udara dengan teruk. Hal ini kerana kilang-kilang yang dibina dapat menyebabkan pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida yang telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan saja gas pencemar dilepaskan oleh industri, manakala habuk-habuk yang mampu mengakibatkan sesak nafas juga dibebaskan. Selain itu, kenderaan motor juga merupakan salah satu faktor pencemaran udara. Hal ini kerana kebanyakan orang pada masa kini menggunakan kenderaan motor. Kenderaan motor bergantung pada proses pembakaran bahan api fosil yang boleh menyebabkan pencemaran udara kerana apabila asap dikeluarkan daripada kenderaan motor, ia akan melepaskan pelbagai jenis gas yang berbahaya seperti gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk juga akan terhasil. Selain itu, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa perbejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Partikel-partikel yang dilepaskan dalam asap apabila seseorang melakukan pembakaran terbuka amat berbahaya kerana ia dapat diterbangkan ke jarak yang jauh oleh angin yang telah dihasilkan. Akhirnya, keadaan jerubu juga mungkin berlaku dan hal ini dapat menjejaskan kesihatan manusia. Akhirnya, aktiviti harian manusia. Aktiviti harian manusia yang telah menyebabkan pencemaran udara adalah seperti menggunakan alat pendingin hawa. Alat pendingin hawa menggunakan gas seperti chlorofluorokarbon ataupun CFC yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Apabila gas CFC tersebut dilepaskan ke udara, ia boleh menyebabkan kesan rumah hijau yang boleh menjejaskan kehidupan ekosistem di bumi ini dan boleh menyebabkan pemanasan global. Penyembur aerosol juga menggunakan gas CFC ataupun chlorofluorokarbon ini yang boleh menyebabkan pencemaran udara dan kita sepatutnya menghentikan penggunaan alat-alat dan gas-gas tersebut. Seterusnya, faktor-faktor pencemaran air. Pencemaran air juga merupakan salah satu pencemaran alam sekitar dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran air berlaku. Yang pertama adalah keracunan atau toxicity. Logam berat seperti plumbum, merkuri, kuprum, arsenik dan kromium yang digunakan dalam penyalutan timah, penyaduran dan larutan boleh bertindak sebagai penghalang metabolik atau pernafasan dalam banyak organisma dan merencat atau memusnahkan enzim yang diperlukan untuk proses-proses kehidupan. Hal ini boleh mempengaruhi organisma pengurai bersama-sama kehidupan peringkat tinggi dan ia dapat menjejaskan kehidupan akuatik. Seterusnya, kemasinan atau salinity. Hal ini berlaku apabila air garam dari lumbung atau telaga minyak dilepaskan ke dalam air tawar. Hal ini boleh menyebabkan air tawar bertukar menjadi payau dan keadaan tersebut tidak sesuai bagi kehidupan akuatik kerana mereka tidak sesuai dengan keadaan tersebut. Selain itu, keasinan atau acidity juga merupakan salah satu faktor pencemaran air. Mata air yang keluar dari rekan bukit bukau arang batu mengandungi partikel-partikel bitumen dan sulfur. Air yang berasid ini meningkat dengan meningkatnya pengeluaran arang batu dan berterusan lama walaupun lombong-lombong ditinggalkan. Apabila asiditi sungai tersebut meningkat, hal ini dapat menyebabkan pencemaran air yang sangat teruk dan boleh menjejaskan kadar pH sungai tersebut. Apabila kadar pH sungai ataupun air tersebut berubah, hal ini dapat menyebabkan kehidupan akuatik mati kerana mereka tidak sesuai dengan kadar pH tersebut. Di samping itu, kekurangan atau turbidity juga merupakan salah satu faktor pencemaran air. Bahan-bahan lengai dan halus senang terampai dalam air. Apabila seorang membuang sampah ke dalam air, ia akan menjadikan air tersebut keruh. Hal ini dapat mengurangkan pemancaran cahaya ke dalam air tersebut dan merencat proses fotosintesis tumbuhan akuatik dan mikroskopik. Hal ini boleh menyebabkan kehidupan akuatik mati kerana
mereka tidak mempunyai nutrien yang cukup. Akhirnya, pendioksigenan. Maafkan saya. Pendioksigenan. Pendioksigenan merupakan pencemaran yang lazim pada masa kini kerana pencemaran yang lazim adalah organik. Walaupun bahan-bahan organik tidak meracuni kehidupan sungai atau mempengaruhi pH, tetapi apabila bahan organik diserang oleh bakteria dan dipecahkan menjadi kompaun yang ringkas, oksigen diperlukan. Keperluan oksigen biologi ataupun BOD akan menjadi tinggi. BOD adalah indeks pencemaran air yang berguna, terutama dengan yang berkaitan dengan bebanan organik air. Seterusnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah juga merupakan salah satu pencemaran alam sekitar yang kerap berlaku di dunia kita pada masa kini. Salah satu faktor pencemaran tanah ialah pembuangan sampah yang tidak terkawal. Pembuangan sampah secara sesuka hati dan tidak memenuhi syarat merupakan antara punca yang mengakibatkan masalah pencemaran tanah. Apabila manusia membuangkan pembuangan sampah secara tidak terkawal, hal ini dapat menyebabkan pelbagai jenis mikroorganisma yang terdiri daripada bakteria dan virus untuk meningkat dalam kawasan tersebut, dan hal ini boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit untuk berlaku. Seterusnya, pembuangan sisa toksik dan nuklear. Antara bahan buangan yang dihasilkan daripada kilang-kilang termasuklah minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang. Pencemaran tetap akan berlaku walaupun bahan buangan tersebut ditanam di dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh logam berat iaitu lithium, beryllium, merkuri dan sebagainya. Hal ini amat berbahaya kerana tindak balas kimia akan berlaku dan ia boleh menjejaskan kesihatan manusia dan kehidupan alam sekitar. Selain itu, kegiatan perlumbungan juga merupakan salah satu faktor pencemaran tanah. Kegiatan perlumbungan berskala kecil juga boleh menyebabkan masalah pemendapan yang teruk di bahagian hilir lalu menyebabkan saliran lumbung berasid. Kegiatan perlumbungan seperti emas, perlumbungan pasir dan penembus guna tanah serta pembangunan lain di sepanjang pantai meningkatkan ancaman terhadap ekologi hidupan akuatik. Dan hal ini juga boleh menyebabkan pelbagai jenis bencana alam seperti tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya. Akhirnya adalah pembalakan. Aktiviti pembalakan yang tidak terancang juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kawasan hutan sering ditebang untuk memperoleh hasil balak dan kayu yang dapat membawa keuntungan. Namun begitu, sekiranya aktiviti penebangan hutan ini tidak diatur dengan rapi, ia akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah. Kesannya, tanah runtuh akan berlaku dan hal ini boleh menjejaskan kehidupan manusia sejagat. Akhirnya adalah pencemaran bunyi. Antara faktor-faktor pencemaran bunyi ialah perindustrian. Kebanyakan bunyi yang dikeluarkan daripada kerja kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu ketenteraman masyarakat setempat yang tinggal berhampiran dengan kilang tersebut. Seterusnya, kenderaan. Bunyi deruman enjin kenderaan di jalan raya seperti bunyi horn yang tiada henti boleh memekarkan pendengaran dan mengakibatkan stres, terutamanya di jalan raya yang sesak. Hal ini bertambah teruk dengan kewujudan kereta dan motosikal yang enjinnya telah diubah supaya menjadi lebih bising dan mengganggu ketenteraman. Selain itu, kawasan binaan dan kuari. Kerja-kerja pembangunan yang melibatkan kren, gerudi, cerucuk besi dan lain-lain dapat merosakkan suasana aman di sesuatu kawasan. Tambahan lagi, jika ia merupakan kawasan kuari, bunyi kuat akan terhasil daripada bahan letupan yang digunakan untuk memecahkan bongkar-bongkar batu yang besar. Akhirnya, aktiviti dan tabiat manusia. Antara punca utama masalah pencemaran bunyi adalah sikap masyarakat. Sesetengah orang suka memasang radio, televisyen dan alat hiburan seperti karaoke dengan sangat kuat sehingga mengganggu ketenangan kawasan persekitaran. Ada juga segelintir masyarakat yang bercakap atau berbual dengan nada yang agak tinggi di khalayak ramai tanpa segan silu dan prihatin terhadap orang sekeliling.
Sekarang saya akan meneruskan dengan sesi soal jawab saya. Okey, saya telah meletakkan satu sesi soal jawab dalam Instagram saya dan pengikut-pengikut saya telah memberi pendapat bahawa pencemaran udara merupakan pencemaran yang kerap berlaku di dunia kita ini, diikuti oleh pencemaran air, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Kebanyakan mereka mendapati bahawa pencemaran udara merupakan pencemaran yang kerap berlaku kerana terdapat pelbagai jenis gas yang dilepaskan oleh kilang-kilang yang berada di berdekatan rumah mereka, dan peminat kilang-kilang juga meningkat pada masa kini. Mereka juga berpendapat bahawa kereta-kereta bermotor juga meningkat dan ia akan menyebabkan pencemaran udara. Jadi itu sajalah daripada saya. Saya akan teruskan dengan forum ini akan diteruskan dengan ahli panel yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pravin atas menerangkan faktor pencemaran alam sekitar. Seterusnya, menjemput ahli panel yang seterusnya, Tivia, untuk menerangkan kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan para hadirin sekalian. Nama saya Latifia Darshni dan saya ingin membentangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar. Kesan pencemaran alam sekitar yang pertama ialah kesan pencemaran udara. Pencemaran udara memberikan kesan yang buruk terhadap kesihatan manusia. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Seterusnya, pencemaran udara akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Bukan itu sahaja, pencemaran udara juga memberi kesan negatif kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan mengalami kerosakan nekrosis iaitu keguguran daun, klorosis iaitu pertukaran warna daun yang akan menyebabkan pertumbuhan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian manusia. Kesan tersebut juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain daripada itu, pencemaran udara juga akan menyebabkan berlakunya penipisan lapisan ozon. Peranan lapisan ozon ialah menyerap dan membalikkan semula sinaran ultra-ungu ke angkasa. Lapisan menjadi nipis oleh pembebasan gas seperti klorofluorokarbon dan hidrogen oksida. Gas-gas ini dibebaskan oleh sektor perindustrian yang membuat alat penyaman udara, peti sejuk, ujian nuklear dan bahan aerosol. Bahan ini terdiri daripada campuran klorin, fluorin dan karbon. Semasa CFC dibebaskan ke atmosfera, klorin bertindak dengan ozon dan membebaskan oksigen. Oleh kerana lapisan ozon semakin hari semakin menipis, lapisan ozon tersebut tidak boleh melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Di samping itu, pancaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di kutub utara bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan. Kesan seterusnya bagi pencemaran udara ialah hujan asid. Hujan asid berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Asid tersebut akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa kehidupan yang terdapat di dunia. Kesannya, ia membunuh tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan air. Tambahan pula, ia juga boleh menghakis pakaian, kertas dan bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang serta tidak subur. Seterusnya, pencemaran air juga merupakan salah satu impak pencemaran alam sekitar. Akibat meminum air yang tercemar, manusia akan dijangkiti penyakit menular, penyakit ginjal, artritis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit kulit, kanser, gangguan sistem saraf dan sebagainya. Bahan-bahan yang dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air. Seterusnya, hidupan akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar ini. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah sarap yang dibuang ke dalam air juga mengalahkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam
air maupun kepada manusia sendiri. Di samping itu, pencemaran air juga mengurangkan kandungan oksigen terlarut. Sejajar dengan itu, proses yang dihasilkan oleh industri utamanya industri memprosesan makanan biasanya kaya dengan nutrien inorganik, contohnya nitrogen, fosforus, kalium, di samping sebatian-sebatian organik terlarut. Oleh itu, nutrien ini menyebabkan risiko pencemaran dilupuskan secara tidak langsung di dalam sungai atau tasik dan menghasilkan keadaan eutrofikasi. Sebatian organik terlarut mengurangkan jumlah kandungan oksigen terlarut, iaitu dikenali sebagai BOD. Selain itu, pencemaran air juga menjadi punca kepada banjir yang berlaku di dunia pada masa kini. Banjir-banjir yang kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut atau ke sungai. Apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persekitaran kotor apabila banjir tersebut berlaku. Kesan langsung daripadanya adalah kemusnahan tapak pembiakan rantai makanan dan juga mempengaruhi pembuatan makanan, produktiviti makanan. Hidupan akuatik di dunia ini sungguh cantik dan menarik. Namun begitu, hidupan akuatik musnah akibat pencemaran air. Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi serta perladangan menyebabkan pencemaran logam berat, racun, makhluk perosak, pencemaran organik serta peningkatan keledak dalam air. Ia merupakan pencemaran utara yang memusnahkan kehidupan akuatik. Laluan utama pencemaran dari darat ke lautan adalah melalui sungai. Antara kesan lain yang akan timbul apabila terjadinya lebih-lebih lagi, pencemaran tanah juga merupakan pencemaran alam sekitar. Salah satu kesan yang akan berlaku hasil daripada pencemaran tanah adalah penyebaran kuman dan penyakit. Haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar, seterusnya menyebarkan kuman dan penyakit ke tempat lain. Sekiranya makanan yang dihinggapi lalat atau dimakan lipas seterusnya dimakan oleh manusia tanpa sengaja, maka manusia akan mudah diserang keracunan makanan. Hal ini mengakibatkan individu tersebut diserang penyakit yang serius. Antara kesan lain yang akan ditimbul apabila terjadinya pencemaran tanah adalah penurunan kualiti tanah ataupun kerosakan tanah. Sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kilang atau kenderaan motor akan menjadikan tanah rosak dan kualitinya meredup. Tanah yang rendah kualiti menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang ditanam tidak dapat hidup dengan baik dan menjadi kurang subur. Lanjutan daripada itu, pencemaran tanah juga boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Hakisan tanah merupakan suatu kejadian yang sering berlaku di seluruh negara. Antara aktiviti manusia yang dapat mengakibatkan hakisan tanah adalah penggondolan bukit dan pembalakan yang menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencengkam tanah daripada runtuh. Kesan daripada hakisan tanah seperti bencana tanah runtuh bukan saja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi, malah ia juga mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat. Konklusinya, kesan-kesan pencemaran alam sekitar berlaku akibat sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Kemelut ini akan menjadi lebih teruk dari semasa ke semasa jika tidak dipandang dengan serius. Saya juga telah melakukan sesi soal jawab tentang kesan pencemaran alam sekitar melalui media sosial iaitu Instagram poll. Seramai 313 orang telah mengundi dalam poll tersebut. Untuk pencemaran udara, sebanyak 105 orang telah mengundi untuk pencemaran udara. Seterusnya, untuk pencemaran air, seramai 103 orang telah mengundi. Untuk pencemaran tanah, seramai 95 orang telah mengundi. Dari sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa pencemaran udara merupakan kesan yang paling menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Itu saja yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tivia atas pembentangan tadi. Seterusnya, menjemput Fisalin, anak panel yang seterusnya, untuk menerangkan langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya ialah Wisani Priya, anak perempuan Dharma Ratinam dari Pradikam H1P7. Alam semesta dan sekitar merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, dan kita sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini haruslah bertanggungjawab untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Namun kerana terlalu sibuk mengejar kemewahan dunia, kini manusia semakin lupa dan leka akan bertanggungjawab mereka untuk menjaga alam sekitar.
Hal ini memberi impak yang sangat besar kepada negara. Persoalannya, apakah langkah yang harus dilaksanakan bagi mengatasi pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di negara kita? Langkah pertama adalah dari segi pencemaran udara. Langkah prima untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan menghijaukan kawasan persekitaran. Hal ini demikian kerana penanaman pokok seperti pokok lidah buaya, lidah jin dan sebagainya di tepi sekitaran kawasan perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Dengan ini, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan kandungan gais oksigen dapat ditingkatkan melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, penggunaan petrol tanpa pelambung juga merupakan salah satu langkah bagi mengatasi pencemaran udara. Hal ini dapat mengurangkan kandungan pelambung dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini juga dapat mengurangkan masalah jerbu yang sering berlaku di negara kita. Dan ini juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan seseman daripada perawatan. Langkah seterusnya adalah pelaksanaan program kita semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran sampah yang dilakukan penduduk di sekitar kawasan perumahan boleh diatasi dengan mengalahkan mereka menjual barang-barang yang dibeli di kita semula. Sebagai contoh, surat khabar, majalah, kertas pakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baru. Selain itu, pelaksanaan kempen alam sekitar juga boleh mengurangkan pencemaran udara. Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklah diayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab juga perlu disemaikan diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akan datang terjamin. Selain itu, pihak atasan haruslah mengenakan hukuman kepada individu atau pihak yang telah didapati melanggar peraturan terhadap pencemaran alam sekitar. Pihak atasan seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak yang terbabit berkenaan. Selain itu, pendidikan alam sekitar merupakan pelbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan yang sejahtera. Suatu aktiviti kurikulum yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Dan selain itu, untuk pencemaran air pula, penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan bagi mengatasi pencemaran air. Pihak tertentu harus mengambil kira ramai pakar dan perunding yang berminat untuk memberi sumbangan secara sukarela. Mereka haruslah memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemeliharaan sungai. Dari sisi lain, pihak berkuasa haruslah mengubah undang-undang yang melarang siapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. Hal ini kerana terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar, kawasan perumahan dan kawasan pedestrian. Undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. Di samping itu, pihak berkuasa haruslah mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa bersepadu. Melalui sistem tersebut, air akan dirawat mengikut piawai yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar tersebut. Air akan dirawat mengikut piawai yang telah ditetapkan oleh jabatan ini boleh mengurangkan pencemaran air. Dari perspektif yang lain pula, untuk mengatasi pencemaran air adalah melalui program pendidikan, latihan dan maklumat pencemaran alam sekitar. Bertujuanlah adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan penghilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing. Bagi pencemaran tanah pula, pendidikan alam sekitar merupakan salah satu kaedah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah. Ia dapat membentuk sikap positif dalam diri dan menjadikan seseorang itu lebih memahami tentang pencemaran alam sekitar. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang pencemaran termasuk punca dan akibat hasil pencemaran yang berlaku seperti pencemaran tanah boleh diatasi. Seseorang itu akan lebih menghargai alam sekitar sekiranya melakukan kaedah tersebut. Kempen kesedaran merupakan salah satu inisiatif yang dapat
diambil bagi mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Antara kempen yang boleh dilakukan adalah seperti cintailah tanah kita, kita semula dan sahabat alam. Dalam kempen ini, peserta akan diajar tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Media massa memainkan peranan penting untuk menangani isu pencemaran tanah. Mereka haruslah menyiarkan iklan tentang keburukan menggunakan baja kimia terhadap tanah yang subur. Seterusnya, bagi pencemaran bunyi pula. Pengurangan pencemaran bunyi dapat diusahakan oleh setiap individu kerana 80% daripada punca pencemaran bunyi ini datangnya daripada manusia sendiri. Sebagai contoh, pengeluar kenderaan perlulah mengambil inisiatif untuk menghasilkan kenderaan yang mempunyai enjin yang lebih senyap dan mesra alam. Masyarakat juga perlulah memainkan peranan dengan cara mengawal bunyi atas suara terutamanya jika berada di kawasan yang dihuni oleh ramai orang supaya tidak mengganggu orang lain. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak kerajaan terhadap siapa sahaja yang menyumbang ke arah pencemaran bunyi dapat membantu membendung fenomena ini daripada terus berluasa. Sebagai contoh, kontrak binaan dilarang untuk melakukan aktiviti binaan pada waktu tertentu. Hal ini kerana ini boleh mengganggu produktiviti dan kesihatan tubuh badan mereka. Okay, marilah kita melihat data yang telah disediakan. Soalannya adalah, manakah berikut menunjukkan langkah yang terbaik bagi mengatasi pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di negara kita? Hampir semua orang menjawab 100%. Ini sahaja, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Visalin atas pembentangan tadi. Seterusnya, ahli panel yang seterusnya Eng Kai Hon akan membentangkan kepentingan kelestarian alam sekitar. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dan nama saya Eng Kai Hon dari F2P4. Dan topik saya pada hari ini adalah kepentingan kelestarian alam sekitar. Terdapat 3 kepentingan yang akan saya huraikan pada hari ini, iaitu pengekalan spesies flora dan fauna, sumber bekalan alam sekitar sepanjang masa, dan juga penjanaan ekonomi negara. Pertama, pengekalan spesies flora dan fauna. Alam sekitar merupakan habitat flora dan fauna. Apabila habitat flora dan fauna dikekalkan, maka flora dan fauna dapat terjamin. Ini merupakan antara tumbuhan yang terjamin apabila kelestarian alam sekitar tercapai, iaitu bunga pangkah, pohon franklin, paru kakatua, dan juga anggerie hantu. Flora memainkan peranan yang signifikan dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Flora merupakan tempat perlindungan semula jadi kepada pelbagai fauna. Dalam gambar ini telah menunjukkan bahawa flora dan fauna saling bergantung antara satu sama lain. Akar-akar pokok juga boleh mencengkam tanah daripada runtuh. Hal ini boleh mengelakkan hakisan tanah dan tanah runtuh. Kelestarian alam sekitar mengekalkan keseimbangan flora dan fauna. Antara ini merupakan haiwan yang terjamin apabila kelestarian alam sekitar tercapai adalah seperti gajah, orang hutan, tapir Malaya dan juga para Sumatera. Kepentingan kelestarian alam sekitar yang kedua yang akan saya huraikan pada hari ini adalah sumber bekalan alam sekitar boleh dibekalkan sepanjang masa. Bekalan alam sekitar boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bekalan air, bekalan kayu dan juga bekalan ubat-ubatan. Yang pertama, bekalan air. Hutan sebagai kawasan tanah hujan boleh menakung air hujan secara semula jadi dalam kuantiti yang besar. Manusia boleh mendapat sumber air yang bersih sepanjang masa sekiranya alam sekitar dapat dilestarikan. Dengan ini, kesihatan manusia terjamin apabila kita boleh minum air yang bersih. Bekalan kedua yang akan saya huraikan iaitu bekalan kayu. Manusia boleh mendapatkan bekalan kayu sepanjang masa untuk tujuan pembinaan atau penghasilan perabot. Kekurangan sumber kayu jika akan berlaku sekiranya pembalakan dilakukan secara terancang. Antara contoh kayu
ialah kayu kembang semangkuk, kayu membau, kayu jati dan juga kayu rotan. Bekalan kayu pertama ialah kayu kembang semangkuk. Ketahanan kayu ini tahan agak lama dan kegunaan ini banyak digunakan dalam pembuatan papan lapis perabot dan juga panel. Kayu membau. Kayu membau ni tahan lama dan juga tahan daripada serangan anai-anai. Maka ini amat dihargai untuk dibuat sebagai bahan lantai. Kayu jati. Kayu jati ini mula dipotong, mula diolah menjadi berbagai produk. Ini juga tidak mudah berubah bentuk akibat perubahan cuaca. Maka ni banyak digunakan untuk menjadi kapal laut, rumah ataupun perabot. Dan kayu yang akhir dan bekalan kayu akhir yang akan huraikan iaitu kayu rotan. Kayu rotan ni banyak digunakan untuk menjadikan perabot atau kraft tangan seperti gambar ni ditunjukkan. Dan juga bekalan ubat-ubatan. Antara contoh bekalan ubat-ubatan iaitu kaci Fatimah, kapas hantu, tutup bumi dan juga kandut. Nah, kepentingan yang lain kelestarian alam sekitar iaitu penjanaan ekonomi negara. Malaysia dikurniakan khazanah alam yang pelbagai dan indah. Antara contohnya gunung, bukit, tasik atau pulau. Alam sekitar yang indah ni menjadi destinasi pelancongan yang terkenal. Maka ini menarik pelancong asing untuk melancong di Malaysia dan juga meningkatkan ekonomi negara. Contoh destinasi ekopelancongan yang ada di Malaysia iaitu Guannya di Sarawak, Tasik Kenyir di Terengganu, Kuala Gula di Perak dan juga Pulau Sipadan di Sabah. Pertama, Guannya di Sarawak. Gua ni merupakan gua yang terbesar dan tertua di Malaysia. Seperti gambar yang ditunjukkan di sini. Tasik Kenyir di Terengganu pula merupakan satu tasik belantang dengan keluasan 38,000 hektar. Dan juga Kuala Gula di Perak merupakan sebuah perkampungan nelayan. Pulau Sipadan di Sabah ialah sebuah pulau yang terhasil daripada batu kapur dan pulau ni dinobatkan sebagai salah satu pulau yang paling cantik di dunia. Dan semua ekopelancongan yang ini telah menarik pelancong asing melancong di negara dan juga meningkatkan ekonomi negara kita. Ini merupakan maklumat yang dapat saya kumpul di media sosial saya. Kebanyakan daripada mereka setuju apa yang saya dibentang sebentar tadi. Iaitu kelestarian alam sekitar dicapai dan ini membawa faedah kepada kita. Dan spesies flora dan fauna terjamin sekiranya alam sekitar dilestarikan. Mereka juga menyetujui statement ini. Dan juga sekiranya alam sekitar dilestarikan, sumber alam sekitar banyak setuju sumber ni boleh dibekalkan sepanjang masa. Dan ekonomi akan meningkat juga apabila kelestarian alam sekitar tercapai. Dan ini merupakan salah satu soalan yang saya kumpul dari media sosial saya, iaitu bagaimanakah kerajaan boleh menyedari masyarakat tentang kepentingan kelestarian alam sekitar. Pada pandangan saya, kerajaan boleh banyak mengadakan kempen kesedaran untuk menyedari masyarakat tentang kepentingan kelestarian alam sekitar. Selain itu, kerajaan juga boleh mendidik generasi muda dari kecil lagi melalui mata pelajaran moral atau civic. Hal ini dikatakan demikian kerana belentur bulu biarlah dari rebungnya. Generasi muda mudah dibentuk apabila mereka masih kecil lagi. Itu saja pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel Eng Kai Hon dengan pembentangan tadi. Dengan itu, kita fahamilah apa itu isu-isu alam sekitar yang sedang berlaku sekarang serta faktor, kesan dan langkah untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar dan kepentingan kelestarian alam sekitarnya. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar demi masa depan sejagat. Sekian, terima kasih.